الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنما الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد, alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita dan menjadikan kita yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berhimpun dan berkumpul di dalam rumah Allah taala yang mulia ini, di dalam tahun yang baru ini, bagi sama-sama melaksanakan ketaatan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan dan diganjarkan sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam yang mulia ini berkesempatan sempurna dengan ma'al hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan kepada kita suatu daripada hadisnya yang berbunyi la hijratul ba'dal fatah. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Yang dimaksudkan tiada penghijrahan setelah pembukaan kota Mekah, iaitu maksudnya tidak ada berlaku perpindahan ataupun tidak ada berlaku beralih kawasan setelah pembukaan kota Makkahul Mukarramah, Fathul Makkah. Namun apa yang ada pada diri kita hari ini ialah perpindahan anjakan paradigma diri kita daripada suatu kelakuan yang baik kepada yang lebih baik. Kalau ada kelakuan buruk kepada yang baik, dan kalaulah kelakuan itu baik kepada yang lebih baik. Ini bersandar kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Ini hadis pertama, kita panggil hadis ahad. Apa dia? An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah war rasul fa hijratuhu ila Allah war rasul wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Kata daripada Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Setiap amal itu dikira bermula ia dengan niat, dan setiap amal itu dikira ia dengan niat. Barang siapa yang berhijrah, berpindah kerana Allah dan Rasul, maka diganjarkan baginya pahala kerana Allah dan Rasul. Sesiapa yang melakukan perpindahan hijrah kerana dunia dan isi-isi dunia itu, ataupun kerana perempuan yang ingin dinikahi olehnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka perpindahannya itu mendapat ganjaran sebagaimana ia niatkan. Jadi sempena tahun baru yang mulia ini, saya menyeru kepada diri saya serta hadirin ayahanda ibunda rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merenung sejenak, muhasabah diri kita, yang mana nikmat paling besar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pada hari ini adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat Islam dan iman. Bila kita berada di dalam tahun baru, nikmat ini masih lagi ada dengan kita. Nikmat ini masih lagi dipegang utuh oleh kita. Ya, Masya Allah. Dan apabila melangkah tahun baru yang mulia ini, mudah-mudahan 1442 menjadi asbab, menjadi pedoman atau permulaan kuatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita dah kuat ibadah dah, tetapi sebab tambah tahun baru lagi, bila bertambah tahun baru maknanya apa? Kehampiran atau keberdekatan untuk kebinasaan dunia itu semakin jelas tampak. Kiamat itu makin mendekat, mati itu makin mendekat, kemusnahan itu makin dekat, yang mana kemusnahan ini tidak lain tak bukan datangnya daripada tangan-tangan kita juga. Allah sebut dalam surah Ar-Rum, Allah sebut dengan kalimat apa? Ba'dadzubillahi minasyaitanir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terzahirlah kebinasaan dan kerosakan di daratan dan di lautan, kasabat bi aydin nas, sebab tangan-tangan manusia. Jadi saya menyeru pada tahun yang baru ini, mudah-mudah kita diberi oleh Allah Ta'ala niat, azam yang baik. Jadi apa yang kita nak sentuh pada malam mulia ini sempena tahun baru, perbaiki pada poin yang pertama kita, ataupun fasal yang pertama yang kita perbaiki ialah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hak ni, kerana dalam Quran Allah Ta'ala menyebut hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan, jaga hubungan kamu dengan Allah dan jaga hubungan kamu dengan manusia. Jadi bila kita berhubung dengan manusia, kita datang kepada manusia itu tadi tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk merapatkan hubungan kita dengan Allah. Contoh, perkahwinan. Perkahwinan itu apa dia? Perkahwinan ialah jalan ataupun suatu gerbang untuk menuju kepada Allah. Itu dia. Saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling bekerja sama dalam melaksanakan ketaatan. Ini dia. Maka dalam kehidupan kita ini, kita nak capai kepada Allah Ta'ala dengan pandangan mata yang baik. Jangan pandang pada yang buruk. Ini diceritakan kisah Buya Hamka. Man huwa Buya Hamka? Buya Hamka ini iaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama yang kita kenali, penulis tafsir Al-Azhar, insyaAllah, ataupun lagi dengan buku-bukunya Tasawuf Modern. Kemudian kalau novelnya Tenggelam Kapal Van der Wijk, insyaAllah ta'ala. Ini Buya Hamka. Pernah suatu hari Buya Hamka didatangi oleh seorang laki-laki yang baru balik dari Mekah. Ini adalah laki-laki balik daripada Mekah ni. Laki-laki tadi pun kata kepada Buya Hamka, wahai Buya, sesungguhnya di Mekah pun ada pelacur. Entah mana saya jadi ceritanya begitu. Jadi kalau silap perkataan saya ataupun kasar bunyinya, tapi saya ceritakan ikut jalan cerita yang sebenar. Datang laki-laki datang kepada Buya Hamka lalu mengatakan, wahai Buya, sesungguhnya di Mekah itu ada pelacur. Bahkan pelacur di Mekah itu memakai tudung dan niqab juga. Insya-Allah. Rupanya di Mekah tu banyak pelacur, kata dia, Masya Allah. Tetapi di Mekah tu pelacurnya pakai tudung dan pakai niqab juga, kata dia. Kata Buya Hamka, iya ke? InsyaAllah. Iya ke? Sesungguhnya, kata Buya Hamka, saya pergi ke Amerika Syarikat, saya tak nampak pelacur di sana.
Ataupun dengan kalimat bahasa kita alih apa dia? Sesungguhnya saya pergi ke Amerika Syarikat, di sana tak ada pelacur. Tak ada pelacur di Amerika Syarikat. Ketika itu kata lelaki tadi, masakan di Amerika Syarikat tidak ada pelacur? Di Mekah saja ada pelacur, tetapi takkan di Amerika tak ada pelacur? Katalah perempuan laki-laki ini. Kata Buya Hamka, sesungguhnya kita akan ditemukan oleh Allah dengan apa yang hati kita cari. Aku pergi ke Amerika Syarikat, aku mencari ilmu, aku mencari silaturahmi, aku mencari kebaikan, maka Allah tunjukkan kebaikan pada aku dan tidak menampakkan keburukan itu pada aku. Tapi kalau engkau niat itu buruk, nak cari pelacur, di Mekah pun kamu akan jumpa. Walaupun dalam kota suci sekalipun kamu akan jumpa. Kenapa? Yang itu kamu cari. Saya daripada Tanjung Malim datang ke Kampung Selabak. Dalam niat hati perut saya, aku nak cari salah orang Kampung Selabak. Orang Kampung Selabak buat semua baik dah. Dia pasang kemah, nak majlis, atur sejadah elok-elok, aircon bagi kuat, kambing dah bakar, ayam semua dah elok dah, Masya Allah. Kalau ikut-ikut kepala kita, takkan nampak kekurangan dengan kebaikan yang banyak. Tetapi kalau niatnya daripada sana ke sini memang tujuan untuk mencari keburukan, yang itu Allah zahirkan pada pandangan dia. Jadi bila tahun baru ini sampai pada diri kita, apa tujuan kita untuk menjalani atau melangkaui atau melangkah ke tahun baru ni? Apa yang kita nak tengok dalam tahun baru ni? Kalau kita masih lagi kekal nak tengok keburukan jiran, kita nak tengok tentang kerosakan anak bangsa, kita nak tengok tentang kebinasaan hasil mahsul kita, yang itu Allah bagi tengok. Sebab yang itu kamu nak tengok. Tapi kalau niat kamu nak tengok orang dalam masjid makin ramai, kalau kamu nak tengok kebaikan orang, kamu nak tengok kemurnian orang, yang itu juga Allah tunjuk. Itu sebab kita kata hijrah pada tahun ini, fasal yang pertama apa yang kita buat? Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak dekat dengan Allah Ta'ala kalau kita hanya dapat melihat yang buruk, hati kita cari yang buruk? Walhal nak dekat dengan Allah, innallaha jamilu wa yuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah itu innallaha jamalu wa yuhibbul jamil. Allah itulah Allah yang maha cantik, dia suka kepada yang cantik. Tapi kalau kita duk cari yang buruk, macam mana kita nak dekat dengan Allah Ta'ala? Ini yang kita tengok pada langkah pertama. Jadi sifat mazmumah yang kita perlu tinggalkan di dalam tahun baru ini untuk rapat hubungan kita dengan Allah Ta'ala ialah dengan cara melihat kepada yang baik saja. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka ini tadi berpusu-pusu menceritakan, mengkhabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan kebaikan seseorang. Itu sebab orang buat baik walau kecil macam mana pun jangan kita lupakan. Insyaallah tabarakallah taala anhu. Itu sebab sultan kita, Sultan Alang Iskandar Shah qaddasallahu lahu, sebut dalam kitabnya Risalah Iskandariyah, antara 3 perkara yang perlu kamu lupakan ataupun kamu jangan ambil peduli, iaitu tentang kejahatan orang kepada kamu. Dan yang kedua, jangan kamu ingati kebaikan kamu kepada orang. InsyaAllah antara itu. Jadi itu sebab bila kita lihat di sini nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sabit atas kita untuk sentiasa memperbaiki, sabit atas diri kita untuk sentiasa melazimi buat baik ni tahun baru. Itu sebab kebaikan orang jangan kita nafikan. Ada satu kisah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Nabi masuk dalam masjid, Nabi duk cari-cari. Dan satu riwayat dia kata dicari-cari. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menanyakan, "Ya Rasulullah, apa yang tuan cari?" Insyaallah. Rasulullah, apakah tuan cari? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku mencari seorang wanita yang sering menyapu sampah." Ada di masjid Nabi ni seorang perempuan kerja dia suka sapu sampah di masjid Nabi, kutip sampah daripada dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Lalu Nabi tanya, mana pergi perempuan tu? Maka jawab dia sahabat, "Ya Rasulullah, hiyal mat." Ya Rasulullah, dia dah mati. Dia dah mati beberapa hari yang lepas ya Rasulullah.
Maka Rasulullah SAW menanyakan, kenapa kamu tak khabarkan kepada saya bahawa dia tu dah mati? Lalu kata sahabat radhiyallahu anhu, kami fikir bahawa engkau tidak mempedulikannya kerana urusan sapu sampah masjid aja. Kerana dia sapu sampah masjid, mungkin dia bukan dalam perhatian kau. Yang kau pandang orang besar-besar, hak menteri, tok siap yang besar-besar, orang-orang alim ataupun sahabat-sahabat kaya. Itu tak. Kata Nabi SAW, tidak. Tunjukkan aku kuburnya. Maka dia pergi pada kuburnya. Nabi perintah suruh buat saf di tepi kubur. Nabi solatkan jenazahnya. Inilah Ummu Mihjan. Nama perempuan tu Ummu Mihjan. InsyaAllah. Lalu Nabi SAW tanya kepada Ummu Mihjan, wahai Ummu Mihjan, apakah ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada engkau? Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah si fulan dengar apa engkau cakap? Ni dalil orang kata baca telkin ni, insyaAllah. Ya Rasulullah, apakah dia dengar apa engkau cakap? Engkau cakap dia tak kubur, dia tu dalam kubur. Kata Rasulullah SAW, bahkan dia lebih dengar daripada kalian yang dengar. Kata Nabi, dia tu lagi dengar daripada kalian dengar, insyaAllah. Lalu katanya, sesungguhnya Allah telah memberikan ganjaran padanya berupa syurga disebabkan mengeluarkan sampah dari rumah Allah. Itu saja. Bukan kata ibadat dia kuat ataupun amalnya soleh terlalu gagah, insyaAllah. Tapi hanya kerana perbuatan yang dilazimi mengeluarkan sampah daripada rumah Allah. Bukan menambah sampah. Kadang kopik kulit tangan lah, campak dalam masjid, potong kuku dalam masjid, celup poket ada tisu, serabutkan dalam kapet masjid. Hak ni takut-takut jadi sebab kita dihalangi nanti. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Ditanya dek mizan apa malaikat di mizan nanti. Dek kerana kita membuang sampah dalam rumah Allah Ta'ala. Jadi kecintaan kita pada Allah Ta'ala harus disemat pada tahun yang baru ini. Yang kedua, di dalam bulan yang baru ini, kenapa kita menyambut Ma'al Hijrah pada bulan Muharram, sedangkan kita sedia maklum Ma'al Hijrah ataupun Hijratun Nabi SAW bukanlah pada bulan Muharram. Nabi keluar hijrah bukan bulan Muharram, Nabi keluar hijrah bulan Safar. Itu Nabi keluar bulan Safar. Ini bulan Muharram. Kenapa kita sambut? Dulu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an nak menetapkan tahun baru Islam itu, disepakati oleh sekalian sahabat bahawasanya tahun baru Islam diambil sempena tahun pertama Nabi SAW keluar hijrah. Tahunnya, bulannya belum lagi. Bulan belum, tu baru tahun. Tahun pertama kita akan ambil daripada peristiwa tahun keluar hijrahnya baginda Nabi SAW. Bulannya macam mana? Sahabat kata, bagaimana kalau kita ambil bulan Ramadan sebagai bulan yang pertama? Kerana bulan tu bulan yang mulia. Sahabat kata, tak boleh Ramadan. Tak dapat kata sepakat. Lalu kata seorang lagi, bagaimana kalau kita ambil pada bulan Rabiul Awal? Kerana Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Maka tak setuju pula orang ramai, kata dia serupa macam Nasrani, kalender Masihi. Kalender Masihi iaitu kalender kelahiran Nabi Isa. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Tu sebab kalau ikut kiraan matematik kita hari ni, tahun ni nama dia bukan tahun 2020. Ini tahun masih lagi 2019. Kerana apa? Bermula tahun Masihi itu ialah 1 Masihi. Sedangkan Isa dia lahir, dia bukan lahir-lahir terus 1, dia lahir kosong dulu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun. Tetapi kalender Masihi ambil pada hari beranak dia tu sebagai tahun pertama. Jadi maknanya kalau ikut kiraan kurang setahun. Sebab umur Nabi Isa tak sampai setahun lagi waktu diambilkan tahun pertama. Jadi 2019 lah ni, insya-Allah. Tahun depan baru kita nampak kereta terbang. Subhanallah taala, masya-Allah. Sebab kita masya-Allah. Jadi itu tak ada kena mengena dengan cerita kita ni. Kita nak cerita pilih bulan pula, insya-Allah. Maka ketika itu sahabat kata, bagaimana kalau kita ambil pada bulan Safar, itu bulan Nabi keluar bermusafir? Tak setuju. Akhirnya kata putus dapat bila? Bulan Muharram dijadikan bulan yang pertama. Sebelum ada kalender Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah ini memang telah dipakai, telah diguna pakai oleh orang
Arab. Itu sebab Nabi kata wasaumur ramadana. Nabi hidup lagi tapi Nabi kata berpuasa di bulan Ramadan. Maknanya sebelum Sayyidina Umar jadi khalifah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dah ada. Cuma dia tak tahu siapa dulu siapa kemudian. Macam kita lah, ini musim padi kata orang. Ini musim bunga, ini musim hujan, ini musim panas. Siapa dulu? Panas dulu ke, hujan dulu ke, padi dulu? Tak ada. Dia tak ada aturan. Dia main kita begitu saja. Jadi zaman Sayyidina Umar, kita tetapkan bulan mana yang jadi bulan first. Bulan pertama tu bulan mana? Itu yang orang kata Ramadan bulan pertama, Syawal bulan pertama. Akhirnya bila berdebat panjang-panjang, dipilih Muharram sebagai bulan pertama. Kenapa bulan Muharram diambil sebagai bulan yang pertama? Karena itu bulan orang baru balik haji, insyaAllah. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram orang balik haji. Jadi bila orang baru balik haji, iaitu orang lepas menghadap Allah, balik dalam keadaan fitrah, bersih, pengharapan dan cita-citanya tu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan kenapa Sayyidina Umar pilih bulan Muharram sebagai bulan pertama yang patut diambil iktibar oleh sekalian muslimin muslimat. Oh, dia ambil Muharram supaya semangat untuk dekat dengan Allah itu lebih tinggi. Orang baru balik Mekah, orang rindunya pada bumi Mekah tu masih kuat lagi, rindunya pada Allah masih kuat lagi. Hak tu yang matlamat sebenar bulan Muharram tu diambil jadi bulan pertama. Bukan kita ambil bulan Muharram tu hanya untuk awal Muharram permulaan. Dia bukan nak menyanyi je kerja dia tu, Masya Allah. Dia punya matlamat sebenarnya adalah pada bulan itu ramai orang akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan sentiasa mengharap-harapkan ataupun orang akan meminta-minta supaya dikurniakan kebaikan kepada dirinya. Ya, Masya Allah, tabarakallah ta'ala anhu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muharram ini bukanlah bulan yang biasa-biasa kita katakan, tapi Muharram termasuk dalam bulan yang diserukan kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya lupa tanya tuan pengurusi, kita ikut SOP ke atau ada saja kat SOP kita? Allah Ta'ala. Jadi kita ambil 2 poin tu cukup untuk memadai kita pada hari ini, iaitulah pertama, Muharram atau hijrahkan diri kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pandang kebaikan-kebaikan, pandang segala urusan-urusan kita untuk manfaat umat. Khairun nasu ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh bagi manfaat pada manusia lain. Hak yang kedua tadi kita kata datanglah kita pada penghijrahan ini untuk menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak cerita bab hijrah panjang. Itu sebab kita tak masuk sirah. Kalau masuk sirah, kalau waktu macam nak masuk sirah, Nabi baru nak pilih unta, belum jalan keluar lagi. Syaraqallahu ta'ala anu, pendek masa tu baru pilih unta. Jadi cuma kita nak ambil iktibar. Setiap tahun kita sambut mahal hijrah, tapi apa yang kita perolehi daripada peristiwa hijrah itu? Hijrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dinaungi dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, insya-Allah tabarakallah taala. Jadi sekadar itu saja pada malam mulia ini. Salah silap tutur bicara apa saya sampaikan kalau tak bertepatan murad kita pada Allah Jalla Jalalul Azam, saya minta ampun. Barisan ayah di ibunda rahmatullah taala sekalian, saya susun 10 jari mohon maaf atas ketelanjuran dan kelewatan. Sebentar tadi saya ada kuliah lain lepas asar, lepas itu terus kejar ke sini, ya masya-Allah. Jadi minta maaf atas kelewatan itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر أنثى والذكر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع
wa qalbi la yahsha' wa 'amalun la yarfa' wa du'a la yasma'. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wal 'asri illa alladziina aamanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.